Tragedi hitam 13 Mei 1969. Peristiwa ini telah diceritakan semula oleh Haji Syawal yang ketika itu menetap di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ketika kejadian, beliau dalam lingkungan 20-an. Peristiwa hitam ini telah menyebabkan banyak nyawa terkorban dan kemusnahan harta benda. Satu peristiwa hitam yang hampir menghancurkan keutuhan negara. Mula politik lah. Soalan politik ya? Mula-mula politik lah. Pasal benda ni Datuk Harun DAP tu menangkan kawasan Kampung Baru tu. Tahun berapa tak tahu lah pakcik. Kalau nak mulakan memang daripada Cina lah. Pasal dia arahkan Datuk Harun tu tak boleh dah jadi Menteri Besar lagi, tak boleh duduk rumah tu lagi. Dia Menteri Besar duduk Kampung Baru, rumah dekat Kampung Baru. Dia tak boleh, dia acah 2-3 kali lah. Pemayu sudah kalah, you boleh keluar. Macam itulah permulaan tu. Jadi masa tu, Datuk Harun fikir-fikir, ini tak boleh jadi ni. Arwah dia lah. Tak boleh jadi, dia kata dia kumpulkan orang-orang yang ada nama sikit lah orang. Ada kumpulkan lah. 5-6 orang juga, banyak jugalah. Malam ni kita berkumpul untuk membagi tahu supaya rakyat kawasan Selangor tahu. Dan kita akan buat berkumpul besoknya selepas kerja. Lepas kerja bermakna pukul 5 lah. Lepas tu sebelum tu dah bagi tahu macam itu, masing-masing kau pergi Kajang, kau pergi Kuala Selangor, kau pergi dia bagi-bagilah. Suruh berkumpul besok selepas kerja. Maknanya selepas kerja berkumpul lah dekat Kampung Baru. Tu masing-masing pergi Kajang bagi tahu besok berkumpul, pergi Sabak Bernam bagi tahu besok berkumpul dekat Kampung Baru selepas kerja. Tapi orang dah dengar macam itu, semua dah bagi tahu. Dah pukul 10-11 orang dah penuh. Tak sampai pukul 5. Yang datang daripada jauh-jauh tu semua dah penuh dekat Kampung Baru. Tak tahu berapa ratus-ratus ribu orang datang. Dengan spanduk, dengan apa semua. Dan tu diarahkan kita akan bergerak pukul 8 malam. Daripada Kampung Baru tu nak bergerak daripada Coket sampai ke Pudu, maknanya kita bergerak pukul 8 malam. Minum Yasin dulu lalu. Lepas tu tak sampai pukul 8 malam, berlaku pukul 6 lebih. Tak tempat pukul 8 malam. Berlaku yang tak elok tu pukul 6 lebih. Petang ya? 6 petang. Dijangka nak bergerak tu tak pukul 8 malam lah. Tapi dah terlalu ramai manusia. Datuk Ribul dengan sepanduk, dengan apa semua, kelompok dengan jubah hitam ada, selempang merah ada, semua ada lah. Mana-mana manusia tak tahulah. Yang teror-teror semua datang. Masuk Datuk Harun apa semua tu, berkumpul malam tu dengan asap kenyan, dengan apa semua komplit lah dalam tu. Yang buat berlakunya daripada Trapet Light Jalan Gini tu pukul 6 lah. Orang kita ni, orang Melayu kita ni sudah langgar kereta Cina belakang. Bila dah langgar, jadi Cina tu pun keluar, dia bising lah, cakap dia, marah lah dia. Jadi orang yang ratus-ratus ribu ni sudah nampak. Dengan orang kita ni sudah Allah Akbar, apa lagi? Itulah start. Yang terbalikkan kereta, yang bakar kereta. Itulah. Tak boleh dikawal lagi dah. Itu panjang dah sampai berapa hari tu. Kita memang ratus ribu lah orang kita.
penuh jalan tu, lorong-lorong Kampung Baru penuh manusia. Memang tak boleh dikawal lah. Kalau polis sana pun dia tengok aje lah, dia tak boleh kawal. Tak boleh nak cakap apa lagi lah. Memang tak boleh, terlampau banyak manusia. Pasal orang kita bergerak tu tak dapat, kalau tidak lagi ramai. I see. Bergerak tu tak sampai pukul 8 malam lah maknanya. Pukul 6 lebih dah berlaku. Yalah. Dah cetus kan. Manusia pula terlampau banyak. Jalan-jalan ni, jalan raya penuh manusia, kereta pun tak lalu. Jam. Itulah nasihat pakcik tu, apa-apa benda-benda ni memang orang kata memang tak mungkin berlaku, tapi Yalah, dah marah kan. Semua dah marah. kereta terbalikkan, kalau satu kereta ni 2 orang boleh terbalikkan. Boleh angkat. Dengan kuasa Allahu Akbar tu. Sekarang aja baru, dulu dekat Coket tu, kalau kita beli barang pun, kalau kita tawar, you mau beli, tak mau sudah. You punya duit, saya punya barang. Cina dulu. Tapi bila dah lepas berlaku tu, slow lah. Cina yang baik-baik sebenarnya. Ya, betul. Ada pekerja yang dengan dia jaga. Pekerja Melayu yang dekat Coket tu kan. Makcik goreng pisang dekat bawah jambatan dekat Coket tu pun mati juga. Kena bunuh kan? Cina tu. Jadi orang kita pun bukan tak ada. Ada orang cerita banyak tak betul pun ada. Dia anggap dia tu ikut, tapi tak ikut dia dengar cakap orang. Dia tak tepat tau. Macam Datuk Harun arahkan orang ni pergi sini bagi tahu, besok berkumpul. Selepas kerja baru dah berkumpul. Ini tak tempat kerja pagi. Pukul 11, pukul 10 dah manusia dah penuh. Orang dah tak sabar. Itulah dia. Bukan 3-4 hari lagi situ main. Main orang nak keluar je standby, nak keluar je standby. Maknanya sentiasa takut. Sentiasa takut. Pakcik masa tu ada belakang Capitol. Belakang Capitol, Kampung Baru tu, ada Coket. Satu kawan pakcik dekat belakang pakcik ni, sini sudah serang. Sini sudah serang daripada belakang dengan tombak dia. Kena masuk sini, daripada belakang keluar sini. Mati situ juga dalam wayang. Sebelum apa tadi, wayang tu baru start, baru nak start gadget lah. Federal. Oh, Federal? Federal. Baru nak start Baru nak start, Cina sudah keliling pengwayang tu. Pengwayang tu, dia dah kepung dekat ni. Dia gegar pintu tu, Melayu keluar. Ada satu dulu kapten lah. Dengan bini dia yang meninggal tu dulu kat situ. Keluar pada panggung wayang tu. Isi dia meninggal kat situ? Bunuh lagi? Ya. Ini yang pakcik pasal ada situ. Yang ada orang yang dia cakap aja, dia tak betul cakap. Pakcik memang ada situ. Dah tu pakcik lari pergi Coket tau. Coket tu bawah jembatan tu. Bas masih lalu lagi. Itu kan ramai-ramai tahan bas tu. Tahan bas tu, bagaimana orang kita pun bila bas tu berhenti, orang kita ni semua keluar. Bakar sekali. Pakcik ingat Basri Jaya ke apa lah, lupa dah. Basri Jaya lah, masa tu orang masih berjalan lagi. Yang tak tahu lagi. Tak tahulah tentang bergaduh ni, tak tahu. Tak tahu Macam jalan biasa dah berlaku tu, baru api naik, apa kereta tak terbalik, terbakar apa semua. Dekat kawasan Kampung Baru tu kan.
Yang terbalik kereta, bakar kereta, lepas tu minyak meleleh bakar. Jadi macam-macam lah. Orang yang dalam kereta pun ada anak bini pun kena juga, tak tempat lari. Dia nak lari apa, kereta jam. Yalah. Orang kita kalau dah teruk betul. Yalah, dia pasal dia dah marah sangat kan. Mengamuk. Ha. Allah Akbar ni tak berhenti. Sepanjang mana yang manusia tu, Allah Akbar, riuh dengan spanduk, dengan apa semua. Sungguh pun dah KPU tu, tapi kita orang degil, banyak yang degil masih keluar lagi. Keluar lagi, ya, yelah, dah curfew KPU dah malam tu. Pukul 8 lebih, pukul 9 dah KPU dah. Kita tak boleh buat apa dah. Yalah. Tapi orang kita tak boleh buat apa, polis pun tak boleh buat apa, manusia banyak sangat. Yang tak tahu daripada Johor lah, daripada Kedah lah, semua datang. Bila masa dia datang tak tahu. Itulah lebih kurang lagi tu je lah. Tragedi 13 Mei 1969 dari catatan ayahanda saya pegawai luar Bulan Sabit Merah Malaysia yang bertugas sewaktu kejadian. Pada hari kejadian, ayahanda saya telah bertugas mewakili Persatuan Palang Merah Malaysia untuk membantu menyelamatkan mangsa-mangsa tragedi. 2 anggota polis datang menjemput ayahanda daripada rumah untuk melaporkan diri ke ibu pejabat Palang Merah di Jalan Brickfield. Kemudian daripada situ, beliau diarahkan untuk menyelamatkan seorang pensyarah mara yang terperangkap di Kampung Baru. Kemudian mereka terus ke Chowkit. Pensyarah mara itu juga adalah sebenarnya adalah pembantu ayah untuk menjalankan misi-misi menyelamat mangsa-mangsa kejadian. Dalam perjalanan mereka menaiki ambulan, Abah merasa terkejut melihat keadaan sekeliling dengan kebakaran sana sini, terutamanya bas, kereta dan motor, serta mayat-mayat yang bergelimpangan di tengah-tengah jalan. Dalam keadaan cemas itu, beliau telah menjalankan tugas dengan memberi pertolongan dengan mengangkat mereka yang cedera-cedera ke hospital. Maka berulang aliklah mereka ke hospital kerana terlalu ramai yang cedera parah. Ayah tidak sanggup melihat tahap kecederaan mereka hingga kan baju beliau sendiri beliau koyakkan untuk dijadikan balutan kerana kehabisan kain pembalut. Mereka bekerja bertungkus lumus hinggalah ke pagi dan juga hari-hari yang seterusnya. Mereka juga Abah dan juga ahli-ahli Palang Merah dan juga anggota polis tentera, mereka menjumpai ramai lagi yang menyembunyikan diri di pejabat-pejabat, kedai dan stor. Ada juga wanita yang sedang sarap mengandung dan ada yang melahirkan anak di dalam keadaan kecemasan. Daripada catatan Abah mengatakan beliau sempat menyambut beberapa orang bayi yang dilahirkan di dalam keadaan kecemasan kerana tidak sempat dihantar ke hospital. Sungguh mengerikan peristiwa itu yang berlaku di hadapan mata beliau. Ahli Palang Merah Malaysia beroperasi 24 jam tanpa rehat dan bagi memastikan yang tercedera diberi rawatan segera. Ayahanda kemudiannya dihantar untuk mengetuai di pusat bekalan makanan untuk diberi kepada mangsa-mangsa tragedi tersebut kerana mereka telah terputus bekalan makanan kerana semua kedai ditutup akibat kejadian itu. Bekalan makanan tersebut dinamakan Family Packet dengan dibantu oleh ahli Palang Merah dan juga kaki tangan dari kedutaan lain-lain negara di sekitar Kuala Lumpur. Mereka bertugas untuk menyediakan makanan secara bergilir-gilir dan juga dibantu oleh pihak polis dan tentera. Daripada makanan yang telah dibungkus itu akan dimuatkan ke dalam lori dan dihantar ke kawasan-kawasan yang memerlukan. Disebabkan terlalu keletihan dan tanpa menghiraukan makan minum, ayahanda jatuh pingsan 2 kali kerana terlalu letih dan bangun semula menjalankan tugas tanpa menghiraukan kesihatan beliau. Beliau juga, daripada catatan beliau juga ada mengatakan yang beliau hampir dibunuh di satu kawasan, tetapi setelah beliau menerangkan keadaan sebenar dan siapakah beliau, dan beliau terselamat daripada dibunuh. Rentetan daripada peristiwa ini, beliau dan semua yang menolong dari Persatuan Palang Merah diberi kehormatan ataupun sijil penghargaan oleh Kerajaan Malaysia dan dicatat di dalam Parlimen Malaysia pada 31 Ogos 1969. Mengikut catatan yang tertera di dalam sijil penghargaan tersebut,
Dengan nama Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Adalah dinyatakan CJ ini disampaikan kepada Encik Fuad Arifin sebagai tanda penghargaan Kerajaan Malaysia atas jasa perkhidmatan dan kerjasama dengan kerajaan berikutan daripada tercetusnya keadaan darurat pada 13 hari bulan Mei 1969. Dalam usaha-usaha bagi mewujudkan semula keharmonian kehidupan bersama penduduk-penduduk negara ini demi keselamatan, keamanan dan kemakmuran negara. Di dalam memberi sumbangan, Encik Fuad Arifin tidak menghiraukan bahaya yang mungkin dihadapi, iaitu harta benda yang mungkin terancam, masa dan tenaga yang terkorban. Sikap dan tingkah lakunya telah menunjukkan kesedaran di atas tanggungjawabnya kepada negara yang mana sangat-sangat disanjung tinggi oleh kerajaan. Adalah diharapkan dengan adanya penghargaan ini, satu semangat baru akan lahir untuk Encik Fuad Arifin berusaha dengan lebih giat lagi bagi mencapai perpaduan yang erat antara semua penduduk di Malaysia ini. CJ ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Husin sebagai pengarah Gerakan Negara Malaysia. CJ ini juga ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Ayahanda saya telah menulis sebuah sajak yang bertajuk 13 Mei 1969 yang tercatat di dalam buku catatan beliau. Detik jam pukul 6. Aduh, ayah, mak, tolong, tolong. Berhamburan darah basah di bumi, tangan dan kaki bercerai sudah. Isi perut terburai menyembah bumi. Siapa yang menjadi mangsa? Siapa yang menjadi mangsa? Adakah ini yang dikatakan cinta akan keamanan? Baju ku koyakkan tidak ku hirau lagi demi mereka yang tidak berdosa. Tidak ku hirau agama dan bangsa demi menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa. Pejuang berjuang dengan sia-sia. Tiada siapa menjadi wira. Tiada matlamat, tiada piala. Merugikan masa, merugikan negara. Lupakan sengketa, lupakan nista. Demi keamanan rakyat sejahtera. Marilah kita bersatu semula demi tanah air Malaysia tercinta. Semoga Allah melimpahi rahmat dan mengampuni segala dosa ayahanda saya Muhammad Fuad bin Arifin, anggota-anggota yang bertugas pada hari kejadian dan juga mereka-mereka yang telah terkorban pada tragedi 13 Mei 1969 itu. Amin amin ya rabbal alamin.